Sebuah lagi topik tentang makhluk mitos, tapi kali ini bukan di Malaysia tetapi di seluruh Asia. Masa untuk kita tahu fakta-fakta menarik tentang budaya di seluruh dunia. Kewujudan makhluk-makhluk mitos di dalam senarai ini ada yang mungkin beranggapan lebih pelik dari makhluk mitos di negara kita sendiri. Apa yang saya perasan, masa buat kajian ada di antara penampakan makhluk mitos ini tidak eksklusif di satu tempat sahaja, tetapi penampakan yang seakan-akan sama juga ditemui di tempat-tempat yang lain. Contohnya, makhluk mitos menyerupai kelawar gergasi di Indonesia, juga ditemui di Afrika. Mungkinkah makhluk-makhluk ini suatu ketika dahulu memang betul-betul wujud? Kita ambil ini sebagai mitos dan legenda semata-mata. Hai guys, anda bersama saya Ekram. Ini adalah 5 makhluk mitos yang menakutkan dari seluruh Asia. 5. Mitos Yuki Onna, gadis salju Jepun. Mungkin makhluk mitos pertama ni adalah Elsa versi Jepun. Tapi kalau Elsa, watak yang baik. Yuki Onna pula dipercayai oleh penduduk tempatan sebagai sebuah makhluk yang jahat. Makhluk mitos ini sering diceritakan di dalam legenda masyarakat Jepun yang dikatakan hidup sekitar tahun 1333 sehingga tahun 1573. Yuki Onna menyerupai tubuh badan seorang manusia dengan raut wajah yang cantik, kulit yang pucat, rambut hitam yang panjang, ada ketika rambut dia berwarna putih. Dengan rupa bentuk seperti seorang manusia, tiada orang yang perasan dia adalah sebuah makhluk yang jahat. Itulah sebab kenapa dia mampu untuk menipu ataupun memperdaya orang di sekeliling dengan mengumpan mereka ke tempat terpencil sebelum menjadikan mereka sebagai mangsa. Yuki Onna tinggal di kawasan sejuk, khususnya di kawasan yang bersalji di Jepun. Sesiapa yang malang ketika mendaki pergunungan ataupun berada di kawasan yang sejuk akan bertemu dengan Yuki Onna. Dia akan memburu manusia sebagai makanannya. Lebih tepat lagi, dia mahukan semangat seorang manusia. Apa yang menakutkan ada ketika kalau dia tidak hidup bersendirian terpencil jauh di atas gunung, dia akan tinggal di kalangan manusia. Disebabkan memiliki ciri-ciri seorang manusia, tiada siapa yang akan mengesyaki dia sebenarnya adalah sebuah makhluk mitos yang dikenali sebagai Yuki Onna. Kini menjadi makhluk mitos legenda yang popular di Jepun. 4. Rokurokubi, penanggal Jepun. Sebuah lagi makhluk yang dikategorikan sebagai makhluk jahat yokai, dikenali sebagai Rokurokubi. Diterjemahkan kepada leher yang panjang, sebab dia mempunyai leher yang sangat-sangat panjang sehingga kan dia boleh terapung-apung di udara. Makhluk ni juga menyerupai seorang manusia. Ada yang percaya ia adalah manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Ada juga yang percaya ini adalah makhluk mitos yang boleh menyerupai seorang manusia, dan ada juga yang percaya ini adalah golongan manusia tetapi mereka telah disumpah memiliki leher yang sangat panjang. Kalau pada waktu pagi mereka akan nampak seperti manusia biasa, tetapi mereka akan menjelma menjadi Rokurokubi hanya pada waktu malam. Ada lagi sebuah makhluk mitos yang hampir sama dengan Rokurokubi, dikenali sebagai Nuki Kobi. Tapi ia tidak memiliki leher yang panjang, tapi kepala makhluk ini boleh berpisah dari badan dia dan kepala dia boleh terapung-apung ke sana sini mencari mangsa. Sesiapa yang malang, darah mereka akan dihisap. Untuk membunuh makhluk ini, badan mereka yang tertinggal haruslah disembunyikan supaya kepala yang terapung ke sana sini tidak boleh kembali bercantum dengan tubuh badan secara langsung membunuh mereka. 3. Ahol, kelawar gergasi Indonesia. Dari Jepun kita ke Indonesia. Ini adalah kisah tentang makhluk mitos yang dikenali sebagai ahol. Bayangkan rupa bentuk makhluk ini menyerupai seekor kelawar gergasi yang boleh terbang dengan badannya yang berbulu, mata yang bulat, mempunyai kuku yang tajam untuk mencakar, dan kepala dia mirip seekor monyet tapi wajah dia mirip seorang manusia. Dia diberikan nama Ahol disebabkan dia akan berbunyi Ahol-Ahol. Penampakan makhluk mitos ini pernah dicatatkan pada tahun 1925 oleh seorang naturalis bila dia menjelajah di sekitar kawasan Gunung Selek di daerah Jawa Barat, Indonesia. Pada waktu itu, dia menjelajah di sebuah gua
di mana Ahol terbang betul-betul di atas kepalanya sebelum bersembunyi di kawasan gua yang gelap. Kajian ini mendapat perhatian seorang lagi pengkaji dikenali sebagai Ivan Sanderson. Kajiannya mendapati yang makhluk menyerupai kelawar gergasi ini juga pernah ditemui di kawasan Afrika. Tapi kalau di Afrika, ia dikenali sebagai Kongo Moto. Ramai yang berpendapat itu adalah antara makhluk jenis pterosaur. Pterosaur ini adalah sejenis makhluk dinosaur, tetapi boleh memiliki sayap dan terbang. Mungkin ada di antara mereka yang terselamat dan masih hidup bersembunyi pada waktu ini. Di zaman moden ini pula, tiada dilaporkan Ahol ataupun Kongo-moto ditemui. Mungkin sekarang ia memang benar-benar pupus, ataupun ia hanyalah satu makhluk mitos yang kekal mitos sehingga hari ini. 2. Algoi Korkoi, cacing gergasi membunuh. Mungkin makhluk yang paling berbisa di dalam senarai ini. Bayangkan penduduk di sini percaya yang kalau ada sesiapa yang menyentuh ataupun terkena racun dari cacing ini, ia akan meninggal dengan serta-merta. Cacing ini juga boleh meludah aliran elektrik. Diberikan nama Algoi Korkoi ataupun cacing kematian Mongolia. Dia hidup di sekitar padang pasir Gobi. Kenapa ia dianggap sebagai makhluk mitos? Sebab kewujudan cacing ini tidak pernah dicatatkan secara rasmi, sebab kalau ia wujud sekalipun, ia sukar untuk ditemui. Yang ada hanyalah daripada kisah rakyat dan juga pengalaman mereka yang pernah bertemu dengan cacing kematian ini. Kewujudan cacing ini menjadi bualan hangat di kalangan penduduk Mongolia, sehingga kan Perdana Menteri mereka pada waktu itu mengesahkan kewujudan cacing ini. Walaupun kajian mencadangkan cacing ini mempunyai saiz seekor ular yang biasa, tetapi legenda penduduk tempatan menggambarkan cacing ini adalah seekor makhluk yang sangat ganas, di mana saiznya besar sebesar sebuah kereta api. Dia akan tinggal di dalam padang pasir Gobi dan dia akan menyerang sesiapa sahaja yang melintasi kawasan padang pasir tersebut, menjadikan ia makhluk mitos yang menakutkan. Tikbalang, kuda iblis, Filipina. Ini adalah makhluk mitos persis seekor iblis. Dengan erti kata lain, ataupun khususnya kuda iblis. Dia nampak seperti seekor kuda tetapi berjalan seperti seorang manusia. Dia tinggal jauh di dalam hutan dan sebuah makhluk yang jahat, di mana dia dikatakan akan merogol para gadis yang melintasi hutan tempat dia berada untuk satu tujuan sahaja. Dia mahu mereka melahirkan anak separuh kuda dan separuh manusia. Menurut kisah legenda, sesiapa yang bertembung dengan timbalang untuk pertama kalinya, dia akan nampak seperti seorang kawan. Kononnya, cuba untuk membantu mereka. Namun begitu, sebenarnya dia mahu memperdayakan mangsa masuk jauh ke dalam hutan sebelum merogol ataupun membunuh mereka. Ada ketika dia tidak akan mencederakan mangsa, tetapi dia sengaja untuk menyesatkan mangsa di dalam hutan. Melihat orang dalam ketakutan adalah hiburan untuk dia. Mengikut kisah legenda yang lain pula, ada yang percaya Tikbalang sebenarnya tidaklah sejahat seperti yang digambarkan. Dia sebenarnya adalah penjaga sebuah kerajaan hutan, di mana dia akan menghukum sesiapa yang menceroboh masuk ke kerajaan mereka. Apa yang menakutkan, Tikbalang boleh berubah bentuk kepada bentuk seorang manusia, memberikan dia kebolehan untuk menyamar di kalangan manusia. Itu dia topik menarik kita pada hari ini, 5 makhluk mitos dari seluruh Asia. Banyak lagi sebenarnya makhluk-makhluk mitos di seluruh Asia ini yang akan saya kongsikan pada masa hadapan. Kalau anda tahu makhluk-makhluk mitos yang lain, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Semoga video pada hari ini menarik dan bermanfaat untuk semua. Akan lebih banyak lagi episod menarik dibuat naik pada setiap hari. Saya jumpa di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the ethics of others. We go into space because whatever mankind must undertake, the dream is for space. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man